Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan semua dalam keadaan sihat walafiat, terutamanya dah ramai dah pergi ke jamuan raya, lagilah macam-macam yang dimakan. Okey, sama-sama saya, terima kasih yang bersama saya. Saya tengok dulu saya punya live dulu. Okey, clear atau tak? Takut nanti tak clear ke? Okey, tajuk apa kita nak bercerita malam ni? Okey, alhamdulillah. Okey. Tajuk apa kita nak bercerita malam ni? Nak bubuh komen, boleh letakkan komen kat situ. Okey, terima kasih Anis bersama saya. Okey, malam ni saya nak sentuh tentang talk terapi. Sebab dekat Malaysia talk terapi ni tak popular. Yang popular fisioterapi popular. Psikoterapi pun ada orang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Antara dia adalah CBT, Cognitive Behaviour Therapy, tetapi dia di dalam talk terapi. Okay. Waalaikumsalam, yang memberi salam Anis, Sabaria, Syukri. Okey, kita cerita tentang talk terapi. Sebab di Malaysia tak popular. Jadi, saya antara awareness yang saya nak bawa adalah mempopularkan talk terapi. Talk terapi adalah macam mana terapi bercakap. Boleh ke nak baik kalau takat nak bercakap je? Itu yang kita fikirkan, kan? Satu benda atau satu perkara yang rasanya tak logik. Dengan bercakap orang boleh berubah. Okey, nanti saya cerita. Sebab kita tak perasan dalam talk terapi ni telah digunakan dah sekian lama. Betul ke? Dah guna lama dah. Saya bagi satu contoh. Terapi lah. Kan? Bukan terapi. About talk lah. Bercakap. Kita semua, rata-ratanya lah, semua pernah pergi tadika. Pernah masuk darjah 1 sampai darjah 6. Saya nak tanya, cikgu-cikgu yang datang ke sekolah dan jumpa kita masa kita kecil dulu, cikgu-cikgu tu buat apa? Adakah cikgu-cikgu tu bawa ubat, vitamin ke bagi kita makan? Atau cikgu hanya bercakap? Kalau kita perasan, cikgu bercakap dan beri latihan. Bercakap, beri latihan. Selama bila? 6 tahun. Daripada darjah 1 sampai darjah 6. 6 tahun. Campur yang tadika, ada yang 2 tahun tadika, dah 8 tahun. Sama juga. Cikgu cakap, buat. Cikgu cakap, buat. Apabila cikgu cakap dan kita buat, sebab apa otak kita terprogram dengan pelajaran-pelajaran yang ada? Sebelum tu kita tak boleh cakap English pun. Kita tak boleh cakap English. Kita dah boleh cakap dalam bahasa Inggeris. Kita tidak boleh menulis, kita tidak boleh membaca. Tetapi apa cikgu buat? Cikgu ajar melalui percakapan. Kalau yang mana yang OKU, orang kelainan upaya, mungkin daripada sains ke apa-apa lah, kan. Tetapi yang secara rata-ratanya adalah melalui bercakap. Rupanya cara bercakap atau teknik bercakap ini telah digunakan telah sekian lama oleh diri kita sendiri. Lepas 6 tahun di sekolah rendah, masuk sekolah menengah, cikgu buat apa? Bawa pil vitamin ke? Tidak, masih bercakap. Daripada tingkatan 1 sampai 35 masih ambil SPM, masih cikgu bercakap. Pergilah sambung belajar pula, buat sijil, buat diploma, buat degree. Profesor yang ajar pun masih bercakap. Rupanya bercakap adalah sangat powerful untuk programkan otak kita. Baru kita akan faham. Rupanya bercakaplah yang membuatkan otak kita memahami sesuatu perkara dan tindakan kita akan dibuat dengan apa yang kita belajar. Kalau kita tak belajar satu ilmu tu, kita tak buat. Sebab apa? Tak ada orang inform melalui percakapan. Jadi,
Kalau kita tengok pula di dalam talk terapi bercakap, kan, kita tentang terapi bercakap. Ramai orang sakit emosinya disebabkan apa? Disebabkan perkataan. Dimaki, dicerca, cakap belakang ke apa, tetap bercakap. Waalaikumsalam. Okey, tetap bercakap. Jadi, kita akan nampak sesuatu yang menyakitkan itu adalah daripada percakapan orang. Adakah daripada percakapan tidak boleh memulihkan sekiranya dia boleh menyakitkan? Ya, sudah tentu boleh. Sebab tu di dalam APA, American Psychiatric Association, mengatakan untuk mental illness yang mana disorder, depression disorder, bukannya disable, kan, depression disorder, 75% benefit untuk pulih adalah dalam talk terapi. Memang sangat proven. Masih, dan waalaikumsalam kepada Nur Raznida, Suryana, Tini, kan. Jadi di Malaysia masih tidak popular tentang talk terapi. Kita dah kena bawa talk terapi ini lebih meluas. Sebab apa? Kita masih lagi jauh ke belakang di dalam bidang ilmu. Di Malaysia, ilmu kesedaran tentang ilmu sangat-sangat rendah. Kesedaran ilmu di Malaysia hanya untuk nak cari makan, nak masuk universiti sebab nak dapatkan satu scroll untuk nak tunjuk, okey, aku ada diploma, aku ada sijil, aku ada ijazah. Tetapi bukannya totally untuk macam mana kita nak menggunakan ilmu tu, kan. Rata-ratanya ilmu yang dibelajar adalah untuk nak cari rezeki, tetapi kita terlupa untuk daripada segi agama, daripada segi emosi, kita terlupa bab tu. Sebab kita akan nampak Rasulullah sendiri pun masih menggunakan teknik bercakap, membuat orang-orang Mekah berubah, satu dunia pun berubah. Maksudnya, bercakap adalah satu perkara yang sangat powerful, terutama perkara-perkara yang benar. Tetapi ramai yang di luar sana, contohnya lah, okey, nak diet, saya bagi contoh nak diet. Mereka akan pergi ke Shopee, kan, mana-mana platform, ada tak teh yang boleh bagi aku kurus? Sebab nak diet, kan. Tapi mereka tak nak dengar cakap. Tak. Kalau kita nak diet, kita kena cut makanan. Dia tak nak dengar. Dia akan buat apa yang shortcut. Sama juga di dalam terapi mental. Mereka tak nak buat perkara-perkara yang dicakap sebab mereka tidak percaya. Mereka lebih percaya kepada suplemen, yang mana sakit dalam perut, suplemen apalah aku boleh makan supaya perut aku okey. Sedangkan di dalam APA dah cakap dah, inform 75% successful untuk orang-orang mental illness melalui talk terapi. Okey, ramai bersama saya ni, kan, saya nak tanya, betul tak daripada talk terapi ni telah mengubah kehidupan kita, terutama cara kita berfikir dan cara tindakan kita? Itu yang saya hadapi sendiri apabila saya dah mula kembali kepada ilmu. Rupanya ilmu ni meremajakan tindakan saya dan meremajakan otak saya. Dulu kita akan buat perkara yang sama sebab kita tak ada ilmu. Ilmu datang daripada mana? Bukannya makan pil. Ilmu datang daripada guru-guru kita bercakap. Apabila guru-guru kita bercakap, kita akan mula proses dalam otak kita perkara yang baru. Daripada proses itu, dia membuatkan dia macam satu pencerahan yang berbeza.
Daripada pencerahan ni, baru kita akan nampak kita punya tindakan akan berbeza. Saya sangat sarankan kepada rakan-rakan yang duduk lagi di dalam keadaan marah. Ni. Sebab marah itu selalunya datang daripada kemarahan yang kita alami semasa kita kecil. Sebab apa? Marah tu adalah bercakap daripada seseorang, bapa ke, ibu ke, masuk kepada dalam otak kita dan automatically kita akan react perkara yang sama. Daripada mana? Daripada bercakap. Daripada mana kita sakit hati? Daripada orang marah. Tetap bercakap, tetapi tonasi berbeza. Tetap bercakap. Okay. Saya baca komen daripada Puan Sabariah. Betul, saya dah rasai selepas sesi pertama dengan Tuan 3 tahun lepas. Dah lama dah 3 tahun lepas ni. Bila pemikiran telah diperbetulkan dan structured balik, semua perkara dapat dilakukan dengan lebih baik. Tahniah. Dan sesi juga dalam bercakap. Sebab tu tak ramai orang percaya dari segi kaunseling. Kalau di Amerika Syarikat, di USA popular. Sebab apa? Mereka percaya dengan kepakaran dan kemahiran mereka dalam psikologi akan memberi jawapan di dalam apa saja persoalan yang mereka hadapi. Contohnya bergaduh dengan pasangan. Alah, buat apa nak jumpa kaunselor? Last kali kaunselor kata apa? Kita kena sabar. Itu jawapan anda sebab anda tak pernah pergi dalam kaunseling. Sebab tu itu jawapan anda. Tetapi bukan jawapan daripada kaunselor. Bukan jawapan daripada psikologis. Kalau dia dalam psikologis, kita membawa pendekatan yang berbeza. Sebab tu di dalam kaunseling kita ada pelbagai teori. Bukan teori yang datang daripada sabar, redha. Ya, itu hanya sebahagian. Tetapi teknik-teknik daripada CBT, teknik REBT, psychoanalysis, teknik-teknik daripada Rogers, sangat banyak. Dia bukannya teknik yang kita fikir, oh macam ni dia orang akan nasihat kita. Tidak sama sekali. Okey, saya baca komen daripada Dr. Tini. Betul kan, kecaluran fikiran, mental illness dengan ilmu masuk dalam fikiran melalui medium percakapan. Bercakap dengan pakar, dengan orang biasa amatlah berbeza hasilnya. Ya, betul. Kita bercakap dengan lecturer kita, contoh Tini, Dr. Tini dalam bidang civil engineering. Saya nak belajar civil engineering, saya bercakap dengan pakar. Jadi dia explain dalam bidang dia. Kan? Saya fikir, civil ni bata, simen, besi. Tetapi apabila kita pergi belajar yang betul, totally berbeza. Mereka belajar strength, mereka belajar daripada segi material, banyak lagi ilmu-ilmu yang tanpa kita terfikir dalam bidang itu. Sama juga di dalam talk terapi. Talk terapi, mereka ni adalah dilatih di dalam pelbagai teknik. Teknik-teknik ni memang kita tak jumpa di luar. Saya terus terang, sebelum saya belajar pun saya tak jumpa pun teknik-teknik di luar. Yang di luar sana, yang saya logik akal adalah orang kan kata kat saya, kita kena sabar, kita kena redha apa yang terjadi. Ini adalah ujian, akan digantikan yang lebih baik. Itu yang kita fikir, sebab yang tu yang selalu kita dengar di surau, di masjid, di TV. Tetapi di bawah psikologis adalah berbeza. Okey, saya baca komen dulu. Okey, waalaikumsalam Kak Jalita. Okey, Mas Nem. Umpama training bola dengan coach A level dengan training dengan coach kedai kopi, memang berbeza sebab kita tak pernah jumpa
yang terapis yang betul-betul yang ditrain atau dilatih. Okey, setiap sesi perlu hadir ke tempat tuan ke? Oh ya, yang ni cerita lain dah, nanti saya jawab kan. Okey, terima kasih Siti Nurhaiza Omar. Ni kawan sekolah saya ni. Betul, talk terapi sangat signifikan merawat mental illness. Okey, terapi yang dibuat, ini apa, bukannya nak masuk dalam FB ni. Saya buat kebanyakan untuk public adalah menggunakan online. Macam ni lah, kan, straightforward. Kita boleh berinteraksi macam ni, kan, tetapi video in video lah, bukannya dalam chatting, kan. Tetapi untuk yang corporate, pihak corporate selalunya saya mungkin akan jumpa klien tu. Tetapi yang lebih cepat adalah kita menggunakan medium Google Meet atau Zoom, sebab dia tak ada limitation time, kan. Kita boleh buat petang, kita buat boleh malam, dan kita tidak perlu travel yang terlalu jauh, kan. Jadi yang mana yang bersesi dengan saya ni, saya rasa satu Malaysia lah. Alhamdulillah, beratus-ratus kawan saya di Malaysia ni, daripada di Sarawak, di Sabah, daripada utara Perlis sampailah ke Johor, semua negeri pernah bersesi dengan saya. Brunei pun pernah bersesi dengan saya. Okay, Alhamdulillah. Hanya saya tak accept lagi daripada Indonesia. Kalau saya accept Indonesia, memang saya dah tak boleh accept orang Malaysia, sebab Indonesia ada lebih kurang 300 juta orang, kan, terlalu ramai. Yang di Malaysia pun saya dah tak boleh nak cover dah pun, kan. Tetapi talk terapi bagi saya sangat-sangat powerful. Ramai bersama saya malam ni. Okey, setiap sesi perlu hadir. Tak perlu hadir face to face dengan saya. Hanya kita hadir di dalam medium platform Google Meet atau Zoom, itu lebih cepat. Okey, ada apa-apa soalan yang boleh saya jawab, kan? Sebab ramai yang ni. Puan Anis kata, apa yang saya belajar dengan tuan, apabila sesuatu event berlaku, saya perlu sedar, terima perkara itu, rasai dan lepaskan. Saya boleh bercakap dengan pemikiran sendiri. Ada lagi ni. Itulah ilmu yang dapat dari tuan. Alhamdulillah, memang betul. Di dalam sesi, sampai satu tahap, aku boleh bercakap dengan pemikiran aku, kan. Tak adalah saya nak cakap, puan kena sabar dalam menghadapi ujian mental illness ni. Tak ada saya cakap itu. Kalau orang cakap kat saya, cik kena sabar, memang dia akan dapat satu soalan yang dia kena jawab dari saya. Saya akan tanya, cik, sekiranya cik suruh saya sabar, berikan teknik untuk saya bersabar. Hanya perkataan sabar saya tidak boleh terima. Cik kena bagi bagaimana proses untuk membuat sabar itu. Sekiranya cik kata kat saya, cik kena redha, berikan saya proses atau macam mana prosedur untuk mendapatkan redha. Sama juga kalau kita cerita, cik kena bertaubat, apa dia punya sekuen untuk bertaubat? Semua ada. Nak bersabar, apa teknik dan apa sekuen? Maksudnya prosedur. Itu yang kita nak faham. Bukannya kita ni diuji, jadi kita kena sabar. Macam mana nak dapat sabar? Sebab tu talk terapi sangat powerful, sebab kita menggunakan teknik-teknik psikologi. Walaupun perkataan tu sabar, mungkin kita ubah kepada sabar, mungkin perkataan tu kita menggunakan kita terima. Lepas terima, apa sekuen seterusnya? Membuatkan otak kita boleh terima dan emosi kita akan turun. Frekuensi otak kita akan turun. Overthinking kita akan turun. Itu yang penting. Bukannya memaksa orang untuk sabar tetapi tak ada teknik. Itu yang saya selalu dengar dekat luar lah, kan. Okey. Saya baca. Okey, Puan Samia.
best monolog dengan diri sendiri tanpa pemikiran itu menguasai saya. Overthinking boleh ditangani. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Ya, kita akan nampak masalah utama orang-orang yang mental illness atau orang-orang yang tak boleh tidur, iaitu insomnia, dan orang-orang yang suka marah adalah overthinking. Pandangan saya sendiri kan, ini daripada banyak sesi saya buat beratus-ratus klien. Sesi saya rasa kalau ikut sesi saya rasa dah 1000 kot saya buat sesi ni kan, sebab seorang kadang 2-3 sesi kan. Okey, rata-ratanya boleh kita katakan disorder, apa-apa disorder melibatkan overthinking. Overthinking tu macam mana? Dia duduk senyap-senyap, datanglah pemikiran yang dia tak suka tu. Dia panggil automatic thought. Dia ada automatic thought, dia ada intermediate thought, dia ada core belief. Sebab tu kita kena faham di dalam psikologi, bukan pakai cik kena sabar, bukan. Kita akan nampak macam mana susunan daripada pemikiran itu. Sebab apa saya tanya prosedur, apa proses kita nak sabar? Sebab background saya adalah engineering. Apabila background saya engineering, saya akan tanya prosedur, saya akan tanya proses. Sebab kami diajar daripada dulu lagi nak buat produk, apa prosedur, apa prosesnya, barulah ada produk. Bukannya dapat satu plastik. Tak, bukan. Kita ada setiap proses tu memang sangat-sangat detail untuk dapatkan satu produk. Sama juga di dalam pemikiran, kita nak dapat cara pemikiran yang baru, kita kena ada prosedur yang sangat detail. Okey, konektif dulu. Lepas konektif, macam mana kita nak ubahkan behavior. Daripada behavior tertukar tak konektif. Itu yang kita akan belajar melalui talk terapi. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan saya rasa tahun ni mungkin saya akan aktif, sebab tim saya yang mana antaranya yang profesor-profesor dan mereka-mereka yang dalam ilmuwan bidang psikologi, mungkin kita akan buat kelas face to face. Jadi di situ kita boleh berkumpul dan kita nak belajar banyak ilmu dalam psikologi, cara pemikiran, cara buat decision, macam mana nak transform daripada satu tahap ke tahap yang lain, bagaimana kita menukarkan behavior kita. Ini akan insyaAllah akan menukar kita punya cara pemikiran. Kat sini pun ada doktor cinta home terapi. Hebat ni. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang bersama-sama saya.